Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkaltu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz. Mana sudi bersama-sama lagi dengan Gema Nur Iman dalam kuliah Isyak hari ini dengan fikir barzah. Yang saya hormati lagi saya kasihi pentadbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang tetap setia menunggu dari maghrib tadi, masya-Allah, yang sentiasa istiqamah dalam majlis ilmu. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'. Semati Puan Amnira Suhana Imran selaku moderator kita. Jangan lupa juga kepada Bonda Puan Nur Akiyah selaku penyambut tetamu kita yang terhormat. Jangan lupa juga kepada Puan Rosniati Mansur Bonda. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah SWT pada malam yang penuh barakah, malam Jumaat, malam Sayyidul Ayyam, malam penuh dengan keberkatan, malam penuh dengan kasih sayang di dalam bulan Sya'ban yang Allah jadikan untuk umat Nabi SAW. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam program kuliah Isyak yang dianjurkan oleh Gema Nur Iman. Tidak lupa juga ibu-ibu semua yang hadir, sama ada di Malaysia, yang berada di mana sekalipun. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati kita dan menjadi penyebab program kita pada malam ini memberikan kesihatan, kekuatan, keafiatan, kesembuhan daripada segala penyakit kepada kita sekalian, insya-Allah. Jadi ala kulli halnya, insya-Allah kita akan berbicara pada malam ni berkenaan dengan sambungan. Jangan lupa takbir lagi kan. Jadi hari ini kita sambungan daripada kisah di dalam kitab Fikir Barzakh, iaitu Fikir Barzakh yang ketiga, bab yang ketiga, iaitu Fikir Barzakh, mati itu pasti, persiapkan diri. Kita masih lagi berbicara dalam tajuk ni, cuma ada sikit lagi muka surat yang tak sempat habis pada bulan yang lalu. Bulan yang lalu kita online daripada Makkah Mukarramah. Hari ini kita online daripada Malaysia, tanah airku, insya-Allah. Jadi hari ini kita masuk
Kita masuk di tajuk yang 3 pada muka surat 32 insya-Allah. Iaitu berkenaan dengan sabdaan Nabi SAW. Nabi sebut, perbanyakkan mengingati hal yang memutuskan daripada segala kelazatan. Aksiru min zikri hazimil lazat. Nabi kata apa? Nabi kata, perbanyakkanlah mengingati hal yang memutus kamu daripada kelazatan. Hanya kena banyak ingat. Maksudnya apa? Benda yang nak memutuskan kelazatan kita hidup di dunia ni apa dia? Mati. Banyakkan ingat. Ingat. Janganlah sebut mati. Yang tu bukan ingat mati. Yang tu nak mati namanya. Jadi, kita ingat bahawasanya kematian itu pasti kena pada kita. Jadi kita fikir-fikirkan kematian tersebut, kita fikir-fikirkan apa kesudahan kita fikir-fikirkan apa nasib kita, dan kita fikir-fikirkan sama ada kita bahagia di sana ataupun kita celaru di sana. Jadi kita kena fikir benda-benda ni. Oleh sebab itu baginda Nabi SAW menyifatkan kematian sebagai pemutus segala kelazatan. Biasanya perkara yang memutuskan daripada kelazatan merupakan perkara yang tidak baik. Contohnya, saat kita sedang makan dengan berselera, lalu ada orang yang mengambil makanan kita. Itu tak baik lah. Itu memutuskan kelazatan juga, tetapi bab makan. Tengah makan durian apa? Duri hitam. Masya Allah. Tengah makan ni, sedap. Tiba-tiba orang mai rampas durian kita. Maknanya dia memutuskan kelazatan kita. Bukan maksud yang tu. Itu cuma contoh. Kan? Saat kita seronok bermain lalu ada orang datang menghalang. Saat kita hidup senang tiba-tiba ada orang yang tidak senang dan mahu menjatuhkan kita. Ini contoh. Ini contoh antaranya point daripada memutuskan kelazatan. Bukankah contoh di atas tidak baik belaka kerana ia memutuskan kita daripada kebaikan dan keseronokan. Namun yang demikian para ulama berkata hanya ada satu perkara sahaja yang menjadi pemutus dan ia baik, iaitu kematian. Yang ni baik. Yang tadi tak baik. Yang ni baik. Pemutus segala kehidupan kita di dunia, keseronokan kita di dunia, dalam masa yang sama, dia baik bagi kita. Apa dia? Allah datangkan mati. Sebab apa baik? Rehatan lil zunub. Rehat daripada melakukan dosa. Rehat daripada melakukan dosa. Muka surat 32. Rehat melakukan dosa. Jadi mati itu baik. Kalau kita diteruskan hidup, bimbang dosa kita makin bertimbun, makin banyak, makin hebat, makin kuat, makin bertimbun-timbun, makin melimpah-limpah dosa kita. Dengan sebab pula kita tak bertaubat. Kalau bertaubat okey lah. Hari-hari bertaubat, hari-hari minta ampun, hari istighfar, hari sayyidu istighfar, hari baca Quran, hari tahajud, lagi bagus. Sebab tu kata Nabi SAW, khairukum, apa dia? Khairukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Nabi kata, sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang dipanjangkan umurnya. Dalam masa yang sama, amalan dia pun terbaik. Umur panjang, tapi amalan dia bagus. Amalan dia terbaik. Makcik baca Quran berapa banyak, makcik? 1 hari 5 juzuk, Ustaz. Masya Allah, 1 hari 5 juzuk kau. Kalah orang muda. Malu je orang muda. Makcik selawat hari berapa ribu, makcik? 16,000, Ustaz. La ilaha illallah. 16,000 kau dia selawat. Kalah kita, surrender kita. Mati kita dengar dia punya jawapan dia. Makcik, kalau makcik sedekah berapa sehari, makcik? Sehari makcik sedekah 1,000. Masya Allah. Habis kita kalah surrender. Memang kita neraka, dia syurga. Kita dah tak ada apa. Memang dia syurga, memang layak syurga kat dia. Itu cerita dia. Jadi maknanya apa? Maknanya Nabi kata tadi, khairukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Sebaik-baik di kalangan kamu ialah manusia yang panjang umur, namun amalan dia adalah amalan yang terbaik. Jangan panjang umur tapi dosa banyak. Jangan panjang umur di akhir hayat bertambah-tambah dan melimpah-limpah dosanya. Jangan, rugi kita.
Kan? Jadi, jadilah kita orang yang apabila diberi umur, dipanjangkan umur, amalan pun makin lama makin cantik. Kan? Amalan bagus. Memanglah Ustaz, saya tak larat berdiri Ustaz. Saya duduk yang atas kursi je Ustaz. Tak apa lah. Semayanglah atas kursi. Apa masalah? Kan? Buatlah cara semayang atas kursi. Saya bukan tak nak semayang berdiri Ustaz. Tapi saya lutut, pinggang semua sakit Ustaz. Tak apalah. Kan? Buatlah amalan lain yang tak perlukan pinggang. Amalan apa Ustaz yang tak perlu pinggang? Selawat. Oh boleh. Boleh. Jadi jangan banyak alasan. Kan? Jangan banyak alasan. Tak boleh satu part. Jangan pangkah tulis part yang tu. Cari yang lain. Yang selesa dengan kita. Yang sesuai. Yang bertepatan dengan apa yang ada pada kepribadian kita. Oh, tu bahasa. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang kita sekalian. Kemudian dia kata, mengingati kematian memutuskan kita daripada segala kelezatan dunia. Maka ia melahirkan kenikmatan. Bila meninggal, lahir satu kenikmatan pada kita. Sebab apa? Sebab kita sudah memikirkan dan kita sudah mempersiapsiagakan untuk melalui dan menempuh kematian. Lalu bila kita meninggal, kita dapat nikmat. Nikmat apa? Cuba tengok. Maka ia melahirkan kenikmatan. Ingat, mati merupakan satu kelezatan dan kenikmatan. Seperti mana orang yang sedang sakit. Dia makan ubat yang pahit dan menyakitkan. Namun selepas itu, dia merasai kelezatan, yakni kesembuhan dengan izin Allah SWT. Cuma tengok, orang sakit, dia makan ubat macam-macam. Tambah kencing manis, tambah darah tinggi, tambah kolesterol. Semua dia makan ubat pahit. Pahit sampai bergetak-getak dia nak telan. Muka kedut-kedut, dia kedut-kedut habis. Walaupun memang dah kedut dah. Kedut lagi. Sebab apa? Sebab terlalu pahit. Bila dia makan pahit, tiba-tiba sehat dia besok pagi. Ya Allah, tak sangka. Senyum tak? Senyum. Nikmat tak? Nikmat. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Seronok juga baca buku ni. Sebab bahasa dia tu, dia pandai mengolah. Pandai mengolah. Namun selepas itu, dia merasai kelezatan yakni kesembuhan dengan izin Allah. Dengan asbab ubat itu tadi, maka demikianlah halnya bagi orang yang beriman. Dalam keadaan mereka sedang berseronok dengan kelezatan dunia, mereka tidak kekal dalam kelezatan itu sehingga melalaikan mereka daripada sesuatu yang lebih lazat, iaitu akhirat mereka. Berbeza dengan orang yang beriman. Orang yang beriman, dia hidup di dunia, dia tak lalai. Dia ada masa dia. Bangun tidur nak buat apa, dah pukul 8 nak buat apa, pukul 9 nak buat apa, pukul 10 nak buat apa, pukul 11 nak buat apa, pukul 12 nak buat apa, pukul 1 nak buat apa. Semua dia dah ada timetable. Dia dah ada jadual harian dia. Dia jadi apa? Jadual. Dia ada apa? Jadual yaumiyah. Jadual harian dia. Apa amalan harian dia. Pukul 8 dia buat apa, pukul 10. Semua dia dah tahu dah. Sebelum tidur buat apa, selepas tidur buat apa, semua dah dijadualkan. Ini orang yang beriman dalam masa yang sama, dia sedang menikmati kelazatan mengingati mati. Bila dia ingat mati, dia persiapkan amalan. Bila dia persiapkan amalan, nanti dia meninggal, dia sendiri dapat bahagia di sana. Itu ya sifir dia. Kan? Macam tu. Iaitu akhirat mereka. Persiapkan diri dengan beberapa persediaan yang boleh dilakukan sebagai jalan dan bekalan untuk menghadapi kematian. Pertama, cuba tengok. Ini jalan-jalan orang yang mempersiapsiagakan kematian. Cuba tengok. Yang pertama, segera bertaubat dan kembali kepada Allah SWT. Segera taubat. Minta ampun dulu, taubat kepada Allah. Saya nak cerita satu kisah. Hari ini pukul 4:30 petang. Ada berlaku satu kematian. Cuba tengok cerita ni. Ada seorang Brigadier General. Seorang Brigadier General ni dia bekerja dan dia bertugas di Thailand sebagai DA. DA ni apa? Defense Assistant di Kedutaan Malaysia di Thailand. Nama dia Brigadier General Syamsul Rizal. Dia sebelum pergi umrah, dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, hang tolong buat visa aku. Baik tuan. Tuan bagi visa. Berapa orang nak pergi umrah? Saya ada 7 orang. Mai sini saya buat. Saya buat, saya pergi ke kedutaan. Kedutaan bukan kedutaan Arab Saudi biasa. Kedutaan yang defense, orang panggil apa? Defense Assistant Saudi di KL. Dia ada military punya
bahagian. Kita pergi lah. Sebab kita militeri, kita pergi ke militeri. Kita pergi jumpa dia, kita pergi jumpa seorang kolonel Arab. Kita jumpa dia. Saya kata, Syekh, lau samahta, tolong bantu aku. Ada kawan aku, Brigadier General, dia nak pergi umrah dengan family dia. Kami nak visa saja. Okey, dia pun kata, bagi pasport ke aku. Saya bagi pasport. Bagi pasport hari ni, besok dapat. Macam itulah, 2 hari je siap. Hari ni hantar. Besok pukul 3 petang, hang pergi ambil dekat satu tempat dekat bangunan Cina tu, dekat Jalan Ampang tu. Kan? Ada bangunan apa tu. Kan? Pergi ambil ke situ. Dalam pukul 4 petang, ambil situ. Saya pergi ambil, siap. Free of charge, tak kena charge. Saya pun tak dapat duit. Saudi tu pun tak ambil duit. Jadi free of charge. Seronok dia. Dia tengok-tengok visa. Ya Allah, seronoknya. Dia tunjuk dekat ayah dia. Saya nak cerita ni, ayah dia ni. Dia tunjuk ke ayah dia. Ayah, pasport dah siap. Visa dah siap. Ayah dia keluar air mata. Ayah dia tak pernah pergi umrah. Tak pernah pergi Madinah. Tak pernah pergi Mekah. Jadi, saya tanya, tuan nak pergi bila? Saya nak pergi 20 hari bulan, 20 bulan. So, dia terbang 20 bulan sampai Madinah 21 bulan. 21 bulan sampai hari ni. Berada di Madinah. Dia bila tunjuk visa tu ke ayah dia kata apa? Hang nak bawa aku pergi umrah buat apa? Hang ada duit ke? Hang betul-betul ke nak bawa aku? Pak dia tanya. Dia kata apa? Abah, cek ni. Dia orang utara. Dia kata, Abah, cek ni. Selalu duk santuni orang besar mai ke Malaysia kita. Saya lah duk bawa orang, saya lah duk menyantuni orang, saya lah yang duk iring orang besar ni mai ke Malaysia. Kadang-kadang orang mai Thailand, saya duk iring ni. Cuma nak bagi tahu, hari ni tiba masanya saya pula nak mengiringi ayah dan mak untuk melaksanakan ibadah umrah di Makkah dan di Madinah. Dia nak apa? Dia nak bagi habis pertolongan dan bantuan, nak tolong habis ibu dan ayah dia dengan anak-anak dia dan isteri dia di Makkah dan di Madinah, supaya bantuan itu dia nak tolong habis, dia nak buat betul-betul, dia nak bagi jasa habis kepada ibu dan ayah dia. Ayah dia kata apa? Kalau hang nak bawa aku saja-saja tak payahlah. Tetapi kalau hang betul-betul nak tolong aku, nak bawa aku, nak pimpin aku mau pergi. Ayah dia pun kata, aku nak pergi. Jadi mereka pun sepakat 20 bulan terbang. Sampailah hari ni, besok baru nak pergi Mekah. Hari ni berada di Madinah hari. Tahu tak jadi apa? Pagi itu maksudnya di Madinah. Kita pukul 3.30 petang, di sana dalam lebih kurang pukul 10 lah. Kan? Ayah dia meninggal dunia di Makkah, di Madinah Al-Munawwarah, di dalam mana? Di dalam Masjidin Nabawi. Hari Jumaat. Meninggal di dalam Masjidin Nabawi, kemudian disolat dan disemahyangkan di dalam Masjid Nabawi. Tahu tak ditanam di mana? Di perkuburan Baqi'. La ilaha illallah. Saya kata, Tuan bukan hantar ayah Tuan pergi umrah dan pergi ke Tanah Suci. Tuan sudah hantar ayah Tuan ke syurga, saya kata. Dia punya menangis kata dia ni. Tengok kan? Kalau bahasa dia ada hantar mesej kat saya, dia ada hantar suara dia, voice note, dia hantar kat saya. Dia kata apa? Cuba tengok kan. Saya pun sebab dengar suara dia. Kan? Allahu Akbar, sabar je lah. Kan? Ni tengok suara dia. Dia kata apa? Terima kasih Ustaz. Sayang dia. Semua ni adalah urusan yang kerja Allah. Allah yang menentukan segalanya. Saya hanya merancang saja. Semua tu Allahu Akbar, sedih. Dia hantar ayah dia pergi ke syurga. Ayah dia tak pernah pergi syurga, mak dia tak pernah pergi syurga. Tetapi di akhir hayat dia buat satu benda yang Allah pilih dia supaya ayah dia redha kepada dia dan dia bagi jasa dia kepada ayah dia di akhir hayat dia. Ayah dia dihantar ke syurga. Kita tahu lah, bila tanam di Baqi' ni confirm syurga. Tanam di Baqi' confirm syurga. Kan? Tuan-tuan, ibu-ibu ayah yang kita sekalian. Kita tahu, umum mengetahui, nanti di akhirat kelak, sewaktu kiamat. Cuba tengok. Sewaktu kiamat, apa berlaku? Sewaktu kiamat, siapa yang bangun dulu?
Yang bangun dulu sewaktu kiamat nanti, sewaktu mahsyar nanti siapa? Baginda Nabi SAW. Nabi bangun tu. Nabi bangun, Abu Bakar bangun, Osman bangun. Yang ni kelompok yang pertama bangun. Kelompok yang kedua siapa bangun? Kelompok yang kedua yang berada di Baqi' tu akan bangun dulu. Orang-orang yang orang kata apa? Orang yang berada di first class. Masya Allah. Dia bangun dulu ni, orang yang berada di Baqi' tu bangun dulu. Kita bila bangun kita? Kita nak sampai PJ. Lambatlah nak bangun kan. Jadi yang bangun awal ni siapa dia? Yang berada di Baqi'. Masya-Allah. Ini orang-orang hebat. Saya kata dekat dia macam tu, dia seronok lah, ya Allah. Dia kata, Ustaz, Allah pilih ayah saya rancang je Ustaz, tapi Allah yang menentukan. Memanglah Allah tentukan kan. Jadi dia seronok. Tuan-tuan, ibu-ibu yang sekalian, ini satu rezeki, ini satu nikmat, ini satu kemuliaan yang Allah nak berikan kepada hamba-hambanya. Sebab tu kalau kata kita dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Kalaulah boleh kamu berdoa untuk dimatikan di Madinah, doalah. Nabi kata, kalau kamu mampu untuk mati di Madinah, mintalah mati di Madinah. Nabi ada hadis macam tu, cakap macam tu. Jadi, ayah kepada Brigadier Jeneral Syamsul Rizal ni, Allah memakbulkan permintaannya dalam keadaan dia sampai di sana dan dia meninggal di sana. Mudah-mudahan Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosanya dan diangkat sebagai orang-orang yang mulia yang bersemadi di dalam perkuburan-perkuburan sahabat-sahabat Nabi yang mulia di sana, iaitu di Baqi'. Mudah-mudahan syurga miliknya. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu ayah yang dikasihi sekalian, maka di sini disebut kepada kita kalau kita nak mengamati, segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Tidak ada perkara yang lebih utama melebihi daripada kembali kepada Allah. Kematian juga bermaksud untuk kembali kepadanya. Sebelum Allah SWT menyuruh kembali kepadanya, kita telah pun datang dan kembali kepadanya sebelum dia memaksa kita kembali kepadanya. Perumpamaan seorang anak yang kembali ke pangkuan ibunya sebelum dipaksa kembali kepada ibu tersebut. Maka bukankah itu lebih baik kerana ia merupakan tanda dia membuat persediaan menghadapi kematian. Maksudnya, bila kita ingat mati ni, maknanya kita sudah kembali kepada Allah. Maknanya kita pergi dulu menghadap Allah. Sebab apa? Sebab kita dah bertaubat. Kita kembali ya. Wa anibu ilallah. Apabila kamu bertaubat kepada Allah, kamu adalah orang yang kembali kepada Allah. Betul kan? Taubat tu kan kembali kepada Allah. Pulangkan kembali kepada Allah segala dosa kita itu supaya Allah ampunkan. Itulah maksudnya kembali kepada Allah. Jadi sebelum kita nak mati, kita kembalikan dulu kita kepada Allah melalui saluran taubat. Kembali kepada Allah. Nanti mati, barulah kita kembali kepada Allah secara realnya. Dalam keadaan tersebut, kita dah kembali sebelum kita kembali kepada Allah melalui saluran taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas taubatnya, atas minta ampunnya, atas istighfarnya, atas mohon keampunannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perumpamaan, segala dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia yang telah diselesaikannya, dia tidak tenang selagi mana ia menjadi beban kepadanya. Itulah antara tanda orang yang sentiasa mengingati kematian. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Yang bermaksud, dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat serta berserah bulat-bulat kepadanya sebelum kamu didatangi azab, kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan pertolongan. Jadi maknanya kembalikan dulu kepada Allah melalui taubat nasuha. Siapa dia yang dah kembali kepada Allah? Sila angkat tangan. Semua tak berani. Takut orang kembali kepada Allah. Benda Ustaz ni. Orang nak hidup lama lagi. So kembali kepada Allah. Kembali itu maksudnya apa? Taubat. Jadi, berapa ramai yang dah bertaubat kepada Allah. Yang kedua, melansaikan hutang. Ini tanda-tanda orang yang mempersiapsiagakan dirinya. Yang kedua, melansaikan hutang. Lansaikan hutang insyaAllah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Nabi kata,
nafsul mu'min mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda anhu. Yang bermaksud sesungguhnya setiap jiwa mukmin itu akan tergantung berdasarkan hutangnya sehinggalah dia menyelesaikan hutangnya itu. Selesaikan hutang siap. Jangan duk berhutang. Sekarang ni kalau kita hutang rumah, kita hutang kereta kan. Sekarang ni kalau bank-bank sekarang ni dia dah pandai dah, dia dah bijak dah. Dia buat set-set insurans. Kita hutang dengan bank, dia buat set-set insurans. Takaful. Kalau kita meninggal, terus secara automatik hutang kita sudah selesai. Insurans cover. Itu bagus tu. Macam tu senang. Kan? So kita tak payah fikir. So kalau kita meninggal, bini kita tak payah fikir, macam mana lah nak bayar hutang banyak ni. Tak payah. Bank kata tak payah lah fikir kak. Kita orang dah settle dah. Dah settle. Oh lega. So itu sistem perbankan Islam. Baguslah macam tu. Kan? So bolehlah hutang banyak-banyak. Janganlah hutang banyak-banyak pula kan. Macam lagu apa? Macam lagu Saleh Yaakob. Gali lubang digali untuk jadi jangan duk gali-gali lubang. Ibu-ibu ayah-ayah yang dikasih sekalian. Jadi maknanya selesaikan hutang kita kan. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk tidak menambahkan hutang. Nampak tu. Jangan sampai menjadi tabiat suka membebankan diri dengan hutang yang tidak mampu ditanggung sehingga mati. Lebih malang lagi sekiranya duit peninggalan tidak cukup untuk melunaskan segala hutang. Lagi bahaya. Pinjam alung. Memang kena kan. Payahlah pinjam alung. Janganlah bank-bank Islam ke, bank-bank yang ada perbankan Islam. Bahkan anak-anak juga enggan melunaskannya untuk tuannya, yang merupakan suatu malapetaka yang besar sebagaimana sabdaan Nabi SAW yang dipetik daripada wasiat terakhir baginda. Nabi kata apa? Man fariqa ruhul jasada wa huwa bari'un min salasin dakhala al-jannah minal kibri wal ghululi wad daini. Cuba tengok Nabi kata apa? Dia kata sesiapa yang terpisah roh dan jasadnya sedang dia bebas daripada 3 perkara, dia akan masuk syurga, iaitu daripada kesombongan, kedengkian dan hutang. Siapa dia yang roh dia berpisah, maksudnya mati, dia masuk syurga sebab dia tidak sombong, dia tidak dengki dan dia tidak berhutang, maka dia syurga. Man fariqa roh, sesiapa yang berpisah roh daripada jasadnya, wa huwa bari'un, sedang dia bebas daripada 3 perkara, dakhala al-jannah, masuk syurga. Siapa dia? Orang yang sombong, orang yang kedengkian dan orang yang berhutang. Apa kitab yang Ustaz guna? Kitab ni namanya Fikir Barzakh. Kitab ni nama apa? Fikir Barzakh, makcik. Kitab ni dah 3 bab lah, makcik. Bab 3 lah, makcik. Okey, kitab ni namanya Fikir Barzakh. Jadi kita fikir barzakh lah malam ni, makcik. Kita ni bila fikir barzakh ni, mudah-mudahan hati kita lembut lah. Hati kita lembut, kita jadi orang yang takut, kita jadi orang yang takut ke Allah, kita jadi orang yang takut azab, kita jadi orang yang muhasabah, kita jadi orang yang berhati-hati, kita jadi orang yang diketuk pintu hati kita dengan mengingati kematian. Mudah-mudahan macam itulah. Bukan saja nak pakai kitab ni nak bagi kita takut-takutkan mati. Tak. Kita nak ingatkan diri kita sama-sama itu. Kita pun bukan yang baik sangat pun. Kita tu saya lah. Kita tu. Okay. Kemudian disebut di sini, jangan sampai mengkhianati orang yang disayangi. Jangan pula lupa melunaskan segala hutang piutang, tidak kira dengan bank atau saudara mara. Janganlah mati dalam keadaan adanya sifat sombong, walau sekecil zarah sekalipun dalam hati. Jangan ada sifat sombong. Sombong kerana amalan, ilmu, kuasa, harta dan lain yang dimiliki. Ini jangan. Sombong kerana amalan. Dia kata apa? Aku sembahyang tasbih hari-hari. Mana main setahun sekali. Aku hari-hari tasbih. Habis kita. Balik awal kita dengar dia sembang tu. Balik. Jom balik. Jangan sembang dia. Dia memang power gila. Sebab dia kata apa? Aku hari tasbih 4 rakaat. Kau sembahyang tasbih tak hari-hari? Ush.
Aku solat sunat tahajud pun tergeliat. Tasbih pula hang nak tanya aku. Lagi tak ada lah. Tu dia. Sembang pun bagai apa? Bagai nak membina KLCC. Kan? Hebatnya sembangnya, ya Allah. Kemudian ilmu pula jangan kita sombong. Kuasa pula jangan sombong. Harta dan lain-lain yang dimiliki jangan sombong. Justru itu orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian sudah tentulah akan segera menyelesaikan hutangnya. Kemudian dia juga akan menunaikan tanggungjawabnya serta merendahkan dirinya kepada hamba-hamba Allah SWT yang lain. Dia tidak angkuh, sombong, ujub atau bongkak dengan sesiapa pun. Itulah antara persediaan yang telah diusahakan. Nah, inilah persiapannya. Persiapan apa? Persiapan untuk tidak sombong, persiapan untuk tidak sombong dengan ilmu, persiapan untuk tidak sombong dengan harta, persiapan untuk tidak sombong dengan apa yang kita miliki, persiapan yang kita tak sombong dengan amalan. Masya Allah, itu persiapannya. Supaya kita senantiasa menjaga hati dan mengawal hati kita supaya tak cenderung dan tak terjerumus ke arah kebinasaan, iaitu dengan menyombongkan diri dan sebagainya yang kita miliki. Okey, habis tajuk 3, kita masuk tajuk yang keempat. Baru masuk tajuk baru malam ni. Ni baru betul tajuk baru malam ni. Iaitu mengejar husnul khatimah. Jom kita kejar husnul khatimah. Semua nak mati husnul khatimah tak? Kau tak nak mati? Ustaz, nama saya dah Fatimah dah Ustaz. Bukan Fatimah makcik. Husnul khatimah. Khatimah makcik, bukan Fatimah. Fatimah pun bukan. Yang ni khatimah. Dia ingat nama dia Fatimah kan. Ada seorang lagi nama Yatimah pun sama. Fatimah, Yatimah, Karimah. Itu semua tu mah-mah. Ada tak dalam ni mah-mah? Saya tengok. Mak Jah ada. Mak Jah. Kita tengok siapa ada lagi ni. Tengok, ada tak nama mah-mah? Saya cari tengok. Hafizah, Asrinda, Ibrahim, Mahira, Kamsiyah, Madladi, Syamsul Salam, Ramlah, Rosmah. Ni Rosmah. Dia tak Muhammad, Samiyah, Salmiyah, Fatimah Abdullah. Ada Fatimah. Rahmah. Ada. Itulah nama-nama orang yang. Okey. Mari kita tengok mengejar husnul khatimah. Jom kita kejar husnul khatimah. Husnul khatimah ni berapa lama? Banyak dah tajuk. Alamak, 15 muka. 15 muka pun tak sempat habis. Tak sempat habis. Ada orang nama Husnul Izzati. Dia nak jadi husnul. Maksudnya kebaikan yang agung pada dirinya. Masya Allah, hebat. Mari tengok. Setiap hamba yang beriman mengharapkan kematian diakhiri dengan kalimah La ilaha illallah. Di mana Allah SWT redha kubur bercahaya terang benderang, bukan gelap gelita dan mahukan. Ia dilimpahi kerahmatannya, bukan kepayahan. Oleh sebab itu, apabila membincangkan tentang isu husnul khatimah, para ulama menyatakan bahawa ia patut menjadi dambaan paling utama setiap manusia di muka bumi ini. Kita kena jadi dambaan yang utama, bukan yang pertama, yang utama di dalam kehidupan kita di dunia ini. Inilah kerana seseorang manusia hanya akan bertemu dua keadaan sahaja. Mati dalam iman, yakni diredai Allah, ataupun sebaliknya, iaitu mati dalam keadaan tidak beriman dan tidak diredai oleh Allah. Tiada pilihan lagi. Dia ada dua ya. Mati beriman dan percaya kepada Allah dan diredai Allah, ataupun mati yang tidak beriman dan tidak percaya kepada Allah lalu Allah murka pada dia. Antara dua tu lah. Agak-agak kita macam mana? InsyaAllah ya. Mati dalam iman. Macam Piramli kata, aku mati dalam iman. Dia kata. Kemudian maka sentiasalah memohon dan merintihlah kepada Allah SWT dengan penuh keinsafan. Doa ini bukanlah daripada hadis Nabi, tetapi yang menjadi amalan para ulama sepanjang zaman. Doa ni doa yang kita selalu baca tu. Apa dia? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah.
bisu'il khatimah. Ya Allah, berikan kami penutup kehidupan yang baik dan janganlah engkau akhiri kehidupan kami dengan penutup yang buruk. Ini bagus doa ni. Amal tau. Cuba baca. Allah, yang kita dengar yang selalu salah. Apa dia? Yang selalu salah. Kadang-kadang kita dengar ke telinga ustaz. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Dia kata apa? Bihusnil. Dia tukar ha tu jadi kha. Salah ha? Yang betulnya husnul, bukan husnul. Kalau husnul kha, salah. Tak betul lah. Yang betul husnul. Ha pedas. Ha. Husnul khatimah. Itu baru betul. Tengah awak baca Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Kadang yang tu. Bimbang takut dia hafal tak tengok kalimah. Dia hafal daripada pendengaran dia saja. Bahaya dari makna. Bahkan jika melihat kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Dawud radhiyallahu anhu, Nabi SAW menganjurkan kita berdoa memohon husnul khatimah sebagaimana sabda Nabi SAW, Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajilna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Ini doa daripada Nabi SAW. Mendengar? Nabi kata apa? Ya Allah, peliharalah, perelokkanlah seluruh kehidupanku dalam semua perkara dan jauhkan aku daripada kepayahan di dunia dan siksaan di akhirat kelak. Ni. Bagus doa ni. Doa ni warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang pasti menginginkan kesudahan yang baik. Namun persoalannya, apakah yang patut kita lakukan demi mendapatkan husnul khatimah? Terdapat beberapa petua dan perkara yang boleh kita usahakan demi mencapai kematian yang baik, yakni husnul khatimah. Ada beberapa perkara. Mari kita tengok. Yang pertama ni ingat. Sentiasa bertaqarrub dengan Allah SWT. Maksudnya apa? Sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Macam mana nak dekatkan diri dengan Allah? Selalu datang rumah dia. Mana rumah dia? Tanjung Jaya ke? PDA ke? Seri Kembangan ke? Mana? Rumah dia tu masjid. Selalu datang masjid. Lepas tu nak dekat diri dengan Allah SWT, nak buat apa lagi? Perbanyakkan solat. Macam mana lagi Ustaz? Selepas dah perbanyakkan solat, perbanyakkan doa. Perbanyak doa pun dah banyak Ustaz. Lepas tu macam mana Ustaz? Nak bagi dekat lagi Ustaz? Nak bagi dekat lagi. Apa dia? Perbanyakkan sebut nama dia. Jadi sebut nama Allah. Allahu, Allah, Allahu, Allah. Allahu, 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 Allah. Sebut nama Allah. Jadi kita mudah dekat dengan dia. Allah kata apa? Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Allah kata, apabila hamba-hambaku memanggil namaku, aku dekat dengan dia. So panggillah Allah selalu. Allah. Ya Allah. Marah ke anak? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Muhaimin. Marah anak. Allah dekat dengan dia. Dia tak dimarah. Kalau dia panggil awang, itu memang marah. Yang tu anak tu sila lari. Sebab dia panggil awang. Kalau dia panggil Ya Allah, itu tak apa. Anak jangan lari. Sila tunggu. Bebelan daripada sang ibu. Dengar je lah Okay. Itu ceritanya. Okay. Kemudian. Jadi yang pertama, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri dengan Allah. Bertaqarrub kepadanya dengan sentiasa beristighfar, memohon keampunan Allah. Okay. Ini cara kita nak mendekatkan diri dengan Allah. Yang pertama buat apa? Istighfar. Bersihkan hati dan jiwa kita dengan langkah pertama ini. Ini langkah pertama. Maknanya istighfar, dekatkan diri dengan Allah. Bertaqarrub. Bersihkan hati dan jiwa kita dengan langkah pertama ini. Okay. Kemudian Allah SWT menawarkan keampunan kepada mereka
kepada hambanya. Orang yang beristighfar dan bertaubat merupakan golongan yang paling hampir dengan Allah. Tu dia. Orang yang beristighfar dan bertaubat, ini adalah orang yang paling hampir dengan Allah. So kita kena rajin taubat, kena rajin apa? Kena rajin minta ampun kepada Allah. Bertaubat dan istighfar adalah saluran untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT. Istighfar. Istighfar, taubat. Istighfar, taubat. Okey. Istighfar apa? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tak payahlah panjang-panjang. Bukan rajin pun panjang. Tapi kalau rajin tak apalah. Kalau tak rajin pendek cukup. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas tu surah belakang. Astaghfirullah, astaghfirullah. Pukul 4 pagi kan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tengah-tengah ada istighfar seorang, ada suara bass belakang. Astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan lari, dia kata. Aku pun nak sembahyang dengan kau. Dia sabar je lah. Jangan takut cobaan. Cobaan pada bapak kau. Tu bini dia main. Bukan cobaan, ini bini kau. Ini bini kau cobaan. Tak maaf ya, gua malam-malam ni nak bagi hilang mengantuk ni. Bukan saja cakap macam ni. Saja nak bagi hilang mengantuk. Kalau saya mengantuk, habis. Lari topik perbincangan kita malam-malam. Ini pun cover-cover ni. Ni pun pukul 10.30 ada orang nak jumpa ni. Tak tahulah nak jumpa nak buat apa lah malam-malam ni. Kita suruh jumpa subuh besok, tak mau nak jumpa malam ni juga. Bini dia mati. Bini dia meninggal. Jumpa kita. Nak minta nasihat. Minta nasihat apa lah. Jangan aku pula kena nasihat dengan dia. Nak minta nasihat. Apa nak minta nasihat apa. Sekurang-kurang jumpa ke masjid. Tak apalah. Dengar lah lagi. Ya Allah. Kemudian. Orang yang beristighfar dan bertaubat merupakan golongan yang paling hampir dengan Allah Ta'ala. Di saat hati gelap dan disebabkan dosa, sebenarnya kita sedang menjauh darinya. Kalau hati gelap, dosa banyak, kita sedang menjauhkan diri daripada Allah. Macam mana tahu hati gelap? Macam mana tahu? Kita malas ibadah. Itu hati gelap tu. Dengan azan relax. Orang suruh sembahyang relax. Dia tak ada apa? Dia tak ada touching hati dia bila dengar azan. Relax. Menci. Okay. Itu tanda-tanda lah tu. Orang baca Quran dia buat tak tahu. Malas pegang. Okay. Majlis-majlis ilmu tak nak duduk. Dia jadi benci. Okay. Itu tanda Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Katanya, qala Rasulullah SAW, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahu al-ma' qil ya Rasulullah wa ma jala'uha qal kasratu zikril maut wa tilawatil Quran. Dengar ni. Dengar ya. Nabi kata apa? Sesungguhnya hati ini berkarat sebagaimana berkaratnya besi ketika terkena air. Ditanyakan apakah pembersihnya wahai Rasulullah? Nak bersih macam mana? Macam mana bersih? Baginda menjawab, perbanyak mengingati mati dan perbanyak membaca Quran. Ini cara nak bersihkan hati. Perbanyak ingat mati dan perbanyak baca Quran. Banyak baca Quran. Okay. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasih sekalian. Jadi maknanya dalam kehidupan kita, bersihkan hati kita. Bila bersihkan hati kita, kita mudah nak beramal soleh, kita mudah untuk nak mendapat husnul khatimah. Sebab mati dalam keadaan hati bersih. Hari-hari taubat, hari istighfar, hari minta ampun, hari-hari muhasabah.
InsyaAllah. Ini semua orang jalan-jalan orang ke syurga ni kan. Hebat semua. Bertakarub kepada Allah SWT menurut Imam Al-Ghazali adalah dengan istiqamah dan beramal. Lain pula. Tadi dia sebut istighfar dan bertaubat. Itu yang kedua. Satu, dua. Yang ketiga, cara kita nak bertakarub dengan Allah. Macam mana? Istiqamah di dalam beramal. Istiqamah. 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 Jadi istiqamah amalan kita. Kalau rajin baca Quran, teruskan baca Quran. Kalau rajin selawat, teruskan selawat. Kalau rajin sedekah, teruskan sedekah. Kalau rajin duduk dalam majlis ilmu, teruskan duduk dalam majlis ilmu. Jadi maknanya, berlanjutan dia hidup dalam keadaan beramal, istiqamah dia di dalam beramal soleh, maka dia sedang membersihkan dirinya. Tu hebat. Okay. Sikit ya. Sikit ya. Pastikan amalan yang dilakukan secara konsisten dan berterusan seperti bertasbih, bertakbir dan bertahmid sentiasa berpanjangan. Setiap manusia tidak akan mengetahui bagaimana cara mereka akan mati kelak. Adakah ketika sihat atau sakit? Ataukah ketika siang atau malam? Adakah saat kita sedang bekerja atau sedang berehat di rumah bersama isteri dan anak-anak? Kita tidak akan tahu kerana ia merupakan rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu kita nak mati macam mana. Cuba kalau mati, kita tahu macam mana nak mati. Kita tak akan buat benda yang kita tahu bagaimana kita nak dimatikan. Jadi kita tak tahu dirahsiakan Allah kepada kita sekalian. Kan? Ini satu kemuliaan lah ya. Bila Allah rahsiakan, Allah bagi kematian kita ni sekiranya perlu saja. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasih sekalian, itu saja yang boleh kita kongsikan. Itu saja yang boleh kongsikan. Alhamdulillah. Okay? Setakat malam ni, itu sajalah. Tak sempat habis ni. Tak sempat habis lagi sikit. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 muka surat lagi. Ya Allah, Akbar. Tapi best ni nak cerita ni kan. Nak cerita orang yang takarub dengan Allah ni macam mana kan. Konsisten di dalam beramal. Lepas tu disebut ni macam mana nak mengejar husnul khatimah ni. Tak apa, itu kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Pertemuan yang akan datang bila lagi kan? Bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan tak ada kot. Ramadan cuti lah. Cuti kan. Tak ada majlis ilmu. Tak ada yang majlis ada ilmu. baru saja. Tapi ada munajat sahur. Munajat sahur, okey. Baik, insya-Allah. Okey, itu kesimpulan yang boleh kita ambil. Tapi saya cerita ringkas je lah. Yang tajuk-tajuk kecil ni saya cerita ringkas. Yang boleh kita jadikan diri kita ni sebagai manusia yang nak mendapat husnul khatimah ni. Saya ringkaskan. Saya sebut poin-poin saja lah. Kita fikir-fikirkan ya. Yang pertama, sentiasa bertakarub. Kita dah sebut tadi. Yang kedua berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan mentaati mereka. Buat baik kepada kedua ibu bapa dan mentaati mereka. Ini penting ni. Yang ketiga, konsisten dan berterusan dalam pembacaan Al-Quranul Karim. Masya Allah, rajin baca Quran. Ni semua orang dapat husnul khatimah. Siapa buat ni, dia untung dapat. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan-golongan yang mencari kematian yang dikatakan husnul khatimah. Kemudian, mulazamatud du'a, melazimi doa. Allahumma ahyina bil iman wa misna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Baca doa tu. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, perbanyakkan sedekah jariah. Perbanyakkan sedekah jariah. Yang keenam, berusaha sedaya upaya dalam mendidik anak-anak menjadi golongan yang soleh dan soleh. Dalam masa yang sama, kita didik anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Itu saham kita tu.
Kita didik anak kita rajin semayang, kita didik anak kita pakai tudung, kita didik anak kita bersopan dan beradab. Itu dapat syurga kita tu, saham kita tu. Nanti dia beramal, nanti sewaktu kita dah meninggal nanti, dia teruskan amalan yang kita ajarkan kepada dia. Berterusan pahalanya sampai ke kita yang berada di alam barzakh. Yang ketujuh, jagalah masa kita dengan memperbanyakkan beribadah. Jaga masa, konsisten dengan masa kita. Ada timetable untuk nak beribadah. Yang ke-8, jagalah anggota daripada melakukan perkara kemaksiatan. Jaga anggota badan kita ni supaya tak terjebak dengan kemaksiatan. Yang ke-9, rajinkan diri kita menghadiri majlis-majlis ilmu dan gunakanlah ilmu yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan yang ke-10, pastikan punca pendapatan daripada sumber yang halal. Ini pun sama penting juga. Jadi itulah ciri-ciri orang-orang amalan-amalan yang boleh mendatangkan husnul khatimah kepada diri kita sekalian, insyaAllah. Jadi saya nak buka soalan lebih kurang 5 ke 3 soalan. 3 hingga 5 soalan, insyaAllah. Soalan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Silakan yang angkat tangan. Ustaz, tadi Ustaz kata siapa yang meninggal dunia di Tanah Suci Madinah dan dikebumikan di Baqi', dia akan dibangkitkan lebih awal dan confirm masuk syurga kan? Betul. Macam mana kalau seorang tu dia meninggal di Tanah Suci Mekah dan dikebumikan di Tanah Suci Mekah juga? Macam mana tu Ustaz? Adakah dia mendapat kelebihan yang sama ke ataupun berbeza? Okey. Dia susunan dia. Susunan dia daripada Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar, Omar. Jadi kumpulan yang pertama-tama kali bangun. Kumpulan yang kedua, Baqi'. Kumpulan yang ketiga di Ma'la. Ma'la ni di mana? Di Mekah. Di Mekah. Orang yang tanam di Mekah, dia golongan yang ketiga. Akan dibangkitkan. Setelah geng-geng Baqi' dah bangun, Ma'la bangun. Ma'la bangun. Ini disebut di dalam kisah-kisah, di dalam peristiwa ziarah di Madinah Al-Munawwarah dan di Makkah Al-Mukarramah, melenaskan dengan kata-kata baginda Nabi SAW. Jadi begitu mafhumnya. Kalau kita meninggal di Makkah pun sama. Meninggal di Makkah, tanam di mana? Di Ma'la, kuburan Ma'la. Itu golongan yang ketiga. Tapi kalau ditanam di Madinah, golongan yang kedua. Masya Allah. Kalau ditanam di PJ, tak tahulah. Orang yang ke berapa, kumpulan yang ke berapa. Jauh gila lah kan. Tapi tengoklah amalan kita. Kalau kita amalan kita bagus, kita mati pun dalam keadaan baik. Ibu kita redha kat kita. Ayah kita redha kat kita. Suami pula redha kat kita. Alangkah indahnya kematian itu. Sangat berharga dan sangat dicemburui oleh manusia yang lain. Wallahu ta'ala. Soalan yang kedua. Silakan jemaah. Soalan kedua. Tak ada, Alhamdulillah. Ustaz sebut yang nombor 1 tadi apa Ustaz? Satu apa? Yang tadi 10 tadi tu. Yang 10 tadi tu. Yang pertama, sentiasa bertakarub dengan Allah SWT. Bertakarub dengan Allah. Takarub maksudnya? Maksudnya mendekatkan diri dengan Allah. Sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Takarub, qarib. Qarib tu kita dah sebut sahabat qarib. Qarib tu dekat. Kesimpulan. Jemaah semua ada kita tidur. Ustaz je yang ngantuk nak tidur tu. Okey, Sila. Siapa dia tu? Pasal solat sunat tarawih yang perempuan lebih baik solat di rumah. Semasa tarawih, ramai-ramai berebut nak pergi masjid. Soalannya, adakah pahala kita berbuat solat di tarawih di rumah sama dengan berjemaah di masjid tarawih juga? Okey.
Terima kasih makcik. Okey, saya jawab. Sama. Soalan dia, adakah sama pahala kita solat di masjid dengan solat di rumah? Soalan dia nak tahu pahala solat. Kalau dia kata pahala pergi masjid, lain. Pahala solat sama. Saya cakap pahala solat sama. Cuma pahala pergi tu lain. Pergi dengan tak pergi kan lain dah. Pergi, dia kira langkah, dia kira wudu, dia kira i'tikaf, dia kira imarah, dia kira solat sunat tahiyatul masjid. Banyak benda dikira. Tetapi kalau sembahyang di rumah, dapat pahala seperti mana solat di masjid. Cuma dapat pahala solat tu sama. Tetapi pahala pergi tu tak sama. Pergi dengan tak pergi itu menjadi perbezaan di antara orang yang pergi dan orang yang tak pergi. Itu satu. Yang kedua, orang lelaki afdal sembahyang di masjid. Orang lelaki afdal sembahyang di masjid. Orang perempuan afdal sembahyang di rumah. Orang perempuan afdal sembahyang di rumah sebab nak tutup laluan fitnah supaya tak menimbulkan fitnah di atas kehadirannya pergi ke rumah Allah SWT. Disebabkan apa? Disebabkan pakai minyak wangi yang berleluasa, yang berlebih-lebihan, perhiasan gelang tangan, gelang kaki, rantai tangan, rantai kaki, semua ada pada diri dia. Kan? Yang tu nak elak fitnah tu. Jadi elak dia duduk rumah je lah. Sebab dia kan mami jarum, dia duduk rumah je. Kan? Mami jarum duduk rumah lah. Kalau pergi masjid, dia membawang. Eloknya duduk rumah. Sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah kat mana Ustaz? Sembahyang dalam bilik. Kalau dalam bilik tu ada bilik lagi, sembahyang dalam bilik tu. Kalau dalam bilik tu, dalam bilik tu, dalam bilik tu ada lagi bilik, dalam bilik tu, dalam bilik tu, dalam bilik tu lagi. Sembahyang. Itulah tempat orang perempuan yang paling afdal. Tetapi janganlah diajak pula lelaki tu sembahyang di rumah. Abang sembahyang di rumah ya, jangan suruh lelaki sembahyang di rumah. Kalau lelaki sembahyang di rumah, lelaki itu ialah lelaki yang solehah. Sekian dimaklumkan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum. Kalau kita ni cuba mengelakkan semua, kita ni baru dah tua, uzur lagi, tapi kita mampu pergi ke masjid, kita pun duduk seorang kat rumah, tak ada siapa nak berimam. Apakah kita perlu juga sembahyang di rumah seorang? Sekali dalam terawih tu setahun sekali. Okey. Kalau macam dalam keadaan kita dah uzur, tetapi kita duduk rumah seorang-seorang, kita rasa macam tak berapa kualiti sangat. Maka kita pun nak pergi masjid. Pergi masjid juga mengikut keupayaan kita yang nak pergi masjid. Kita pergi masjid, ada tak disediakan untuk kemudahan-kemudahan untuk orang yang uzur? Ada kursi, ada tempat khas, ada tempat yang disediakan untuk orang uzur. Maka boleh tak pergi? Boleh, pergi lah. Tapi jagalah pantang larangnya supaya tak menimbulkan fitnah di atas kehadiran seorang perempuan. Tapi kalau boleh jaga itu, silakan pergi. Lebih afdal pergi daripada sembahyang di rumah. Begitu. Wallahu ta'ala. Terima kasih Ustaz. Soalan yang seterusnya. Dekat chat ni Ustaz, daripada Husnul Izzati, bagaimana dengan selawat ke atas Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha? Apakah ia keutamaan? Selawat kepada dia. Siapa selawat kepada dia? Itu kena check balik. Itu kena check balik tu. Saya tak tahu. Ada selawat kepada Sayyidatina Fatimah. Saya tak tahu. Wallah ta'ala. Saya tak tahu. Ada lagi sebelum tu, adakah memperbanyakkan selawat juga boleh mendapat husnul khatimah? Ya, betul. Jawapannya betul. Kalau memperbanyakkan selawat juga boleh mengundang ke arah mendapatkan husnul khatimah. Sebab apa? Selawat ni, bila kita selawat satu, Allah dan para malaikat patah balik selawat kepada kita 10 kali. Maksud Allah bila Allah selawat kepada kita, Allah ampun kita, Allah rahmati kita, Allah berkati perbuatan kita, Allah berkati kehidupan kita. Itu maksud selawatnya Allah kepada kita. Bila kita selawat sekali, 10 ganda kita dapat. Dapat apa? Dapat keampunan, dapat rahmat, dapat berkat, dapat redha, dapat kasih sayang.
5 dapat. Jadi selawat pun ada juga elemen-elemen yang menyumbang untuk mendapat husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam. Ada selawat kepada Siti Fatimah? Tak faham. Saya tak pernah dengar. Ada Ustaz, Ada. saya ada hadir satu majlis kuliah ilmu dengan seorang ustazah ni lah, dia biasa dengan geng Habib kan. Jadi Tarikat kot. Tak. tak pastilah tu Ustaz, tapi saya masuklah kuliah tu. Dia ada sebelum tu dia selawat kepada Rasulullah, lepas tu selawat ke atas Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, itulah. Saya nak tanya tu adakah yalah kan seperti yang ustazah tu kata Sayyidatina Fatimah ni nanti dia akan jadi ketua untuk masuk ke syurga kan, ketua kepada para muslimat. Wallahu a'lam. Tu tanya Ustaz. Saya tak tahu. Allah Ta'ala, saya tak tahu. Kalau apa yang dikatakan oleh Ustazah tu dia ada sandaran dia, silakan. Silakan. Kalau dia tak ada sandaran, dia hanya cakap saja, berhati-hati. Tu. Okey. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita baca Kita nak Al-Mulk. baca Al-Mu. Jom kita baca Al-Mu. Appointment dengan orang pukul 10.30 kan? Tak pernah ngantuk kan? Ini saya kopi Ustaz. Time-time malam lah dia nak panggil kita, nak sembang. Kenapalah tak sembang tengah hari. Ingat nak berubat ke apa? Tak ada berubat lah malam-malam ni. Hantu pun takut lah malam-malam nak jumpa kita. Jomlah kita baca surah Al-Mulk. Kita baca surah Al-Mulk lambat-lambat. Kita baca paling lambat malam ni. Kadang-kadang baca laju orang marah. Baca slow orang marah pula. Baca lambat. Kita tak payah baca slow, kita baca lambat. InsyaAllah. Baca lambat ngantuk Ustaz. Baca lambat ngantuk pula. Tak apalah, mengantuk terus tidur je. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا ستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, malam di dalam bulan Sya'ban, kami mohon kepadamu, ya Allah, agar diberkati hidup kami. Bahkan kami senantiasa hidup di dalam peliharaan dan panduan daripadamu buat kami sekalian, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah malam Lailatul Qadar kepada kami di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, wahai Allah. Jadikanlah Ramadan kali ini buat kami Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna dalam sejarah hidup kami beribadah kepadamu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa memberi manfaat kepada hamba-hambamu dan kepada agama dan bangsamu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, ibu ayah kami yang telah meninggal dunia, jadikanlah kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurgamu. Dan jangan sesekali kau jadikan kubur ibu dan ayah kami itu satu lubang daripada lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wahada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih GNI.